Okey, untuk yang terakhir, pembelajaran terakhir iaitu bagaimana untuk kita menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, sebelum tu kita tengok yang sebelah kiri ni. Ini adalah punca kuasa 2. Okey, tanda untuk punca kuasa 2. Nampak? Dia ada ni macam bentuk rumah ni. Tapi yang berbezanya dia bukan macam bahagi. Okey, macam bahagi contoh bahagi kan. Awak akan buat macam ni kan. Contoh bahagi awak akan buat contoh bahagi 25. Awak akan buat macam ni kan. Ni bukan. Okey. Dan contohnya kalau awak bahagi awak akan buat macam ni. Ini pun bukan. Dia kena ada bentuk tanda raih sikit. Macam tu baru naik. Macam tu. Dia ada tanda raih sikit. Itu bezanya dengan bahagi. Okey, ini adalah tanda untuk punca kuasa 2. Jadi yang dalam petak ni apa-apa sebarang nombor lah maksudnya. Okey, jadi punca kuasa 2 hubungan dengan kuasa 2 adalah apa? Okey, hubungan dengan kuasa 2 adalah, tengok, dia adalah operasi yang bersongsangan. Okey, hubungan dengan kuasa 2 adalah dia operasi yang bersongsangan. Okey, tak muat. Okey. Yang bersongsangan. Okey. Okey, ini adalah hubungan dengan kuasa 2. Kenapa saya kata dia bersongsangan? Nampak? Contoh saya ambil nombor 6. Okey, contoh saya ambil nombor 6. 6 apabila kita kuasa 2 kan, dia akan jadi 36, betul? Sebab 6 kuasa 2 adalah 6 darab dengan 6 adalah sama dengan 36. Okey, apabila 36 mengalami proses punca kuasa 2, kita akan dapat 6 semula. Okey, dia tak jadi kuasa 2. Dia akan ambil nombor bulat tu sahaja. Okey, itu bermaksud dia bersongsangan, maksud dia terbalik. Dia terbalik dengan kuasa 2. Kalau kuasa 2, apabila kita kuasa 2, kita akan dapat 36. Tapi bila dia diberi 3 punca kuasa 2 36, kita akan dapat 6 semula. Okey, itu adalah hubungan antara punca kuasa 2 dengan kuasa 2. Dia adalah operasi yang bersongsangan. Okey, operasi yang terbalik. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh untuk punca kuasa 2 bagi integer. Okey. Okey, yang pastinya kalau punca kuasa 2 dia tak ada untuk negatif. Okey, contoh saya bagi kalau untuk integer, contohnya kalau saya ambil 36 tadi kan. Okey, saya ambil adalah okey, 30. Okey, 36. Okey, nampak. Punca kuasa 2 36 adalah okey, 6 darab dengan 6 letak dalam satu rumah besar. Okey, adalah sama dengan 6. Macam tu. Ini adalah contoh bagi punca kuasa 2 bagi integer. Dia tak ada macam ni Dia tak boleh macam ni. Negatif 36. Yang ni tak boleh. Dia akan jadi net error. Dia tak boleh. Okey. Nombor negatif, bukan negatif, tak boleh dipunca kuasa 2 kan. Kalau macam ni boleh. Kalau macam ni boleh. Maknanya ada negatif kat luar ni. Ni tak apa. Okey, yang ini yang tak boleh. Yang tu ingat Okey.
Yang ni tak apa. Negatif kat luar pada punca kuasa 2 ni tak apa. Kalau negatif berada di dalam punca kuasa 2, tu tak boleh. Okey, ingat Okey. Contoh lain bagi integer adalah 25. Punca kuasa 2 25 adalah 25. Macam mana kita dapatkan 25? Jadi sebenarnya 25 itu berpunca daripada 5 darab dengan 5. Okey, kita letakkan dalam rumah. Jadi kita ambil satu sahaja. Okey, untuk kita hilangkan rumah, kita ambil satunya sahaja. Kita letak 5 di luar. Okey, itu dia punya contoh. Okey, contoh lain adalah 225. Punca kuasa 2, 225. Okey, berapa yang terdapat adalah 225 berpunca daripada 5 darab dengan 5. Jadi kita letak dalam rumah dulu. Okey, jadi untuk kita hilangkan rumah dia, kita ambil satu sahaja. Okey, satu sahaja yang berada dalam rumah ni kita keluarkan. Okey, itu adalah punca kuasa 2. Okey, bagaimana pula untuk pecahan? Kalau untuk pecahan, contoh saya bagi 25 per 49. Saya punca kuasa 2 kan adalah sebenarnya, okey, tengok 25. Okey, 25 sebenarnya 25 per punca kuasa 2 49. Nampak tak ni? Ni dia punya tips dia. Okey, bila awak nampak ada nombor pecahan berada dalam satu rumah yang besar, awak boleh pecahkan. Okey, pecahkan untuk atas satu dan bawah satu. Okey, jadi kita boleh buat seperti yang di atas. Jadi 25 berpunca daripada 5 darab dengan 5. Okey, kita buat besarkan dia. Okey, per dengan 7 darab dengan 7. Kita punca kuasa 2 kan, besar. Okey, untuk kita hilangkan punca kuasa, kita ambil sahaja yang dalam rumah kita keluarkan. Okey. Okey, nampak? Jadi itu dia punya jawapan. Okey, jadi bagaimana pula untuk nombor ini? Okey, contoh saya buat kat tepi ni. Okey, 18 per dengan 23. Nampak? Punca kuasa 2 bagi 18 tak ada. Okey, tak ada. Okey, 23 pun tak ada. Jadi, kalau kita dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Okey, 18 bukan kuasa 2 sempurna, 23 pun bukan kuasa 2 sempurna. Jadi, kita perlu permudahkan dia. Jadi, kita permudahkan dia. Okey, kita permudahkan dia dalam Okey, kita permudahkan dia. Kita bahagikan dengan okey, maaf salah. Okey, dia bukan 23, 32. 32. Okey, 18 dengan 32, kedua-dua ni adalah bukan kuasa 2 sempurna. Jadi, kita kena jadikan dia sebagai kuasa 2 sempurna dulu. Jadi, kita permudahkan. Kita permudahkan. Jadi, 18 bila kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 9. Okey, 32 kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 16.
Okey, jadi kita buat 9 per dengan 16. Okey, letak dalam satu rumah. Barulah kita boleh buat seperti ini. Jadi, dia akan jadi okey, 9. Untuk dapatkan 9 adalah 3 darab dengan 3. Okey, 3 darab dengan 3. Okey, kita letak dalam satu rumah. Dan 16 adalah 4 darab dengan 4. Okey, kita letak dalam satu rumah. Okey, untuk kita hilangkan rumah dia, kita keluarkan satu yang ada dalam rumah. Okey, jadi 3 per 4. Okey, macam tu. Jadi bagaimana pula untuk jika kuasa 2 untuk pecahan pecahan bercampur. Okey, saya buat. Okey, kalau pecahan bercampur, contoh saya bagi 2. Okey, saya buat. Takut awak tertukar nanti. Okey. Okey. Contoh saya bagi pecahan bercampur 2, 1. Okey, 2, 1 per 4. Macam tu. Dalam, yang ni macam mana? Yang ni kita perlu tukarkan kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. Okey, jadi darab tambah, kita akan dapat 4 darab dengan 2 akan jadi 8. 8 darab 8 tambah 1 akan jadi 9. Okey, 9 per 4. Apabila kedua-dua ni adalah kuasa 2 sempurna, kita bolehlah buat punca daripada 9 adalah 3 darab dengan 3. Okey. 4 pula adalah 2 darab dengan 2. Okey, jadi jawapannya adalah kita nak hilangkan dia punya rumah, kita keluarkan dia. Okey, 1 dan 2. Okey, jadi itu antara beberapa contoh untuk pecahan. Okey, kalau confused. Okey, ini yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Saya letak kat sini ya. Okey, ini yang ketiga. Okey, dia tak ada kecil sangat. Okey, tak muat. Okey, lalu bagaimana pula untuk nombor perpuluhan? Okey, untuk nombor perpuluhan. Okey, contoh saya bagi nombor perpuluhan adalah 0. Cuba kat atas sikit. Okey, 0.09. Okey. Ini bermakna okey, 9 ni macam mana kita nak tahu? Okey, kita buat untuk 9 dulu. 9. Okey, 9 ni dia berpunca daripada 3, betul? 3 darab dengan 3. Jadi kita nak tahu ada berapa sifar. Berapa titik perpuluhan. Jadi kita tengok. Kita tengok yang pertama ini. Kita tengok yang pertama, dia ada daripada belakang untuk pergi ke perpuluhan yang depan tu, kita ada berapa lompat? 1, 2. Okey, dia ada 2 lompat. Maksudnya dia ada 2 titik perpuluhan. Jadi bila dia ada 2 titik perpuluhan, kita perlu bahagikan. Okey, 2 kita bahagikan di sini 1. Contoh kita lompat 1. Okey, dia duduk sini. Jadi 0.3. Bila kita dah bagi kat sini 1, kita bagi kat belakang 1. Okey, nampak? Okey, jadi kita boleh letak dia punya rumah.
Jadi untuk kita hilangkan rumah dia, kita ambil satu sahaja. Jadi punca kuasa 2 0.09 adalah 0.3. Okey, boleh? Okey. Sama juga dengan contoh saya bagi 0.0036. Nampak? Okey. Jadi ini saya buat kat tepi sikit sebab macam panjang nanti kan. Okey, contoh saya buat 0.0036. Punca kuasa 2 0.036. Jadi kita tahu, okey, punca kuasa bagi 36 adalah 6 darab dengan 6. Jadi kita letak dia dulu 6 darab dengan 6. Kita buat jauh sikit sebab kita letak kosong depan ni. Okey, kita tengok. Kita lompat untuk yang dalam ni kita nak tahu. Okey, dia berapa titik perpuluhan? 1, 2, 3, 4. Barulah kita dapat yang di sini. Dia ada 4 lompatan. Jadi kita kena bahagi untuk kedua-dua belah ni. Jadi untuk bulan pertama ni kita buat lompat 2, 1, 2. Di sini. Jadi ada titik perpuluhan, letak kosong kat depan titik perpuluhan dan di sini. Sama juga yang ni kita kena lompat 2 kali. Okey, kita kena lompat 2 kali. Okey, 1, 2. Okey, titik kat sini. Jadi kat depan ni kita letak kosong dan di sini pun letak kosong. Jangan lupa dia punya rumah. Okey, sama dengan untuk hilangkan rumah kita perlu ambil satu sahaja, iaitu 0.06. Kita keluarkan satu sahaja. Okey, itu adalah beberapa contoh antara contoh bagi integer, pecahan dan perpuluhan. Okey, nampak tak ada untuk nombor negatif seperti ini. Okey, untuk punca kuasa 2 tak boleh untuk nombor negatif. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Bahagian seterusnya adalah tengok hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, soalan dia adalah adakah benar punca kuasa 2 25 adalah sama dengan negatif 5? Dia tanya benar ke ataupun tidak? Adakah benar? Okey, jadi kita tahu. Okey, kita tahu 5 kuasa 2 adalah 5 darab dengan 5 adalah sama dengan 25. Okey, punca bagi 25. Okey, punca 2 kuasa 2 bagi 25 adalah 5. Okey, kita tahu benda ini. Dan kalau kita negatif 5 kita kuasa 2 kan adalah negatif 5 darab dengan negatif 5. Nampak? Negatif darab dengan negatif adalah positif. Jadi 5 darab dengan 5 adalah 25. Nampak? Jadi jawapannya kalau positif 5 kuasa 2 pun akan dapat 25. Negatif 5 kuasa 2 pun kita akan dapat 25. Yang ini yang saya kata tadi. Dia sentiasa kuasa 2 ni dia akan jadi sentiasa positif walaupun itu nombor positif ke ataupun negatif. Jadi soalan dia adakah benar punca kuasa 25 pun adalah negatif 5. Jadi benarlah. Okey, benar sebab dia boleh jadi positif dan negatif. Jadi dia punya jawapannya Okey, jadi dia punya jawapan ya. Okey, kerana punca kuasa 25 boleh jadi positif 25 dan negatif 25. Okey, dia boleh jadi positif 25. Positif 25 dah. Positif dan negatif 5.
Okey, dia boleh jadi positif 5 dan negatif 25. Dua-dua akan dapat jawapan 25. Jadi benarlah. Okey, benar. Okey. Okey, ini yang dia kata ni, punca kuasa 2 suatu nombor boleh bernilai positif dan negatif. Boleh bernilai positif dan negatif. Okey. Okey, kita tengok yang terakhir untuk hubungan antara kuasa 2 sempurna. Hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey. Jadi kita tengok. Dia suruh kita lengkapkan setiap yang berikut. Diberi 9 darab 9 adalah sama dengan 81. Jadi maka punca kuasa 81 adalah, jadi kita ambil, kita buat rumah dia dulu. Kita buat rumah. Jadi apa yang kita nak letak dalam rumah ni adalah, dia dah bagi 81. Jadi 81 ni terhasilnya daripada 9 darab 9. Jadi kita letak 9 darab 9. Jadi untuk kita hilangkan dia punya rumah, kita perlu ambil 9 sahaja. Kita keluarkan 9 sahaja. Jadi ini punya jawapan. B. Diberi 8 darab dengan 8 sama dengan 64. Jadi sama juga. Kita buat dia punya rumah besar-besar. 64 dia dah bagi dah. 64 adalah hasil daripada 8 darab 8. Jadi kita masukkan di dalam rumah. Jadi untuk kita hilangkan rumah, kita ambil, keluarkan satu nombor bulat yang dalam rumah ni. C. Diberi 24 kuasa 2 adalah sama dengan 576. Ini sebenarnya adalah 24 darab dengan 24 adalah sama dengan 576. Jadi untuk kita ini kita juga boleh letak seperti ini. 576 sama dengan 24 yang diberi adalah 24 kuasa 2. Jadi untuk kita tulis 24 kuasa 2 dan 24 darab 24. Jadi nak hilangkan dia punya rumah, kita perlu keluarkan satu sahaja. Ataupun kalau awak tak nampak, sebenarnya 24 kuasa 2 ni adalah 24 darab dengan 24. Rumah besar. Macam ni. Barulah jadi macam ni kan. Jadi kita nak hilangkan rumah, kita keluarkan 1. Jadi itu adalah bagaimana untuk kita menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Itu sahaja untuk PDP hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Terima kasih.